Kita nak bicarakan tentang kertas peperiksaan kita. Ini adalah fully format untuk WASA, iaitu ujian akhir sesi akademik. Ataupun kita panggil periksa akhir tahun. Sebab sekolah rendah, kita dah tak ada sistem peperiksaan di bawah KPM. Macam dulu UPSR dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu sejauh mana? Penting tak exam? Okey, sebenarnya peperiksaan adalah penanda aras. Sejauh mana awak faham sepanjang sesi persekolahan. Kenapa kita nak kena ukur? Bukan kita nak membandingkan. Tidak. Sistem peperiksaan ni adalah kita nak tahu sejauh mana potensi seseorang tu. Kalau awak tak uji awak punya potensi, awak tak akan tahu awak di mana. Maksudnya stage awak okey atau tidak. Okey, itu je. Dia bukan dia kata, oh sebab nak tengok orang pandai atau tidak. Tak. You need to know semua manusia tu Allah ciptakan pandai. Tak ada orang tak pandai kat dunia ni. Cuma apa yang kita nak buat adalah kita nak tahu sejauh mana usaha seseorang. Sebab Allah janji berapa banyak kita usaha itu yang Allah bagi. Semua Islam kan ni. Kita percaya semua benda tu datang pada Allah. Tak ada benda yang tak baik kat dunia ni. Okay, so itu macam ceramah macam alamak. Ini macam kelas, bukan kelas sains ni. Tadi kelas sains lagi. Cuma cikgu just saja kongsi. Okay, so apa yang kita nak bicarakan pertama adalah this one adalah kertas akhir sains tahun 5. Masa adalah 1 jam 15 minit yang merangkumi unit 1 hingga unit 10. Yang awak dah belajar hampir 1 tahun sesi akademik 2023 hingga 2024. Jadi kat situ kita nak tahu. Okey, kita selalu kertas exam final ni markah total je adalah 50. Jadi 10 markah adalah soalan objektif ataupun soalan berkaitan dengan awak ada kalau bahasa Inggeris ada multiple choice soalan ataupun kita panggil sebagai objektif aneka pilihan. Awak ada pilihan jawapan selalunya A, B, C dan D. Ini format lah. Sebenarnya awak dah biasa dengan format ni sebab awak dah darjah 5. Awak dah menduduki format ni dekat 2 kali. Okey, seterusnya awak ada bahagian B. Yang mana bahagian B ni adalah bahagian dia ada objektif pelbagai bentuk. Maksud sama ada isi depan kosong ataupun suaikan. Jawapan dah ada depan mata. Cuma kena guna sikit je untuk kita faham soalan. Dan terakhir adalah bahagian struktur. Yang mana kat sini ada biasanya soalan. Markah takkan lebih banyak. Paling banyak pun untuk standard umur awak adalah 2 markah. Kalau sekolah menengah pun paling banyak kita boleh tanya soalan bentuk struktur ni adalah 3 markah. Jadi kat sini awak kena berfikir sedikit lah. Dia kena berfikir lebih sedikit. Yang mana soalan bahagian ni awak ada eksperimen punya bahagian. Ini beza dia lah. Okay, so kita akan mula bincangkan. Okay, cikgu dah hantar kertas dekat Imran, dekat Amni dan juga dekat Rasul. So untuk Ilham, cikgu tak jumpa lagi nombor WhatsApp nak hantar kat mana, nanti cikgu hantar tau. Okay, so nanti awak boleh tengok kertas peperiksaan awak. Okay, ini adalah soalan 1. Biasa dalam format peperiksaan, soalan 1 akan bermula dengan unit paling awal. Okay, biasanya kat sini kita mulakan unit 1. Okay, jadi ini kita panggil apa yang panjang-panjang ayat ni? Ini kita panggil sebagai stem soalan. Okay, dia apa tu stem? Stem tu bukan chop-chop tu bukan. Stem tu adalah dia bentuk pada struktur soalan kita. Rajinlah membaca. Kena baca. Benda yang bagi ni bukan saja-saja. Dia untuk kita baca. Dia boleh baca. Dia kata apa? Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian dari satu penyiasatan dibuat ke atas 4 objek. So, apa objek tu? Kita ada klip kertas, pemadam, kita ada gunting dan juga guli. Jadi kat sini apa yang kita nak kaji? Kita nak tengok
objek mana yang boleh tertarik pada magnet dan juga tidak tertarik. Jadi kita ada dua jenis objek. Jadi bila kita belajar pada ni, ini bukan silibus darjah 5 ni. Ini adalah silibus darjah 2. Bukan darjah 2 ni, darjah 1. Awak belajar ni adalah unit 7 darjah 1 berkaitan magnet. Magnet memang menarik. Dia nak tarik siapa? Dia akan tarik apa-apa objek bersifat besi. Apa-apa objek besi memang akan tertarik. So kita tahu klip kertas adalah besi. Metal. Ataupun we call as a steel. Mana-mana dia steel adalah the same thing lah. Okay, pemadam dia adalah getah, rubber kan. Getah bukan besi. Automatik dia tidak tertarik. Gunting adalah besi. Dia awak kata ada je gunting plastik. Tapi gunting plastik tu kalau awak umur 2-3 tahun awak pakailah. Tapi awak dah darjah 5. Takkan pakai gunting plastik lagi kan? Okay, jadi yang terakhir adalah guli. Marble. Biasanya guli ni dibuat daripada kaca. Okey, jadi ini adalah jenis-jenis bahan. Jadi kita tahu apa-apa bahan besi memang tertarik kepada magnet. Okay, now itu baru. Ini kita baru panggil sebagai kita punya maklumat. Ini adalah kita panggil maklumat ataupun dalam sistem peperiksaan kita panggil sebagai stimulus. Yang kita nak rangsang, yang kita nak tengok. Now barulah kita pergi kepada soalan. Jadi apakah inferen yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini? Inferen. Inferen adalah satu istilah sains di bawah kemahiran saintifik. Apa itu inferen? Kemahiran saintifik. Jadi dia di bawah kemahiran proses sains. Ini unit 1. Okey, sebenarnya inferen ni, awak bukan jumpa kat sekolah rendah je tau. Awak akan jumpa dekat sekolah menengah. Istilah ni adalah istilah sains. Jadi apa itu inferen? Lebih mudah untuk awak tahu, inferen adalah alasan ataupun sebab kenapa dia tertarik kepada klip kertas dan juga gunting. Apa sebab dia? What is the reason? Sebenarnya inferen tu adalah reason. Okay, jadi baca pilihan jawapan. Jangan terus pilih. Awak ada banyak masa. 1 jam 15 minit tu sangat lama. Kalau kita convert masa tu jadi saat, lagilah lama kan. Nak sedarkan hati, alah, lagi berapa juta saat ni kan. Jadi baca jawapan. Dia kata apa? Dia soalan ni, dia kata apakah inferen yang dapat dibuat? Dia kata kat soalan A, jawapan dia kata klip kertas dan gunting tertarik pada magnet. Adakah ini alasan? Adakah ini inferen? Nampak macam alasan tak? Macam sebab tak? Dia tak dikira sebagai satu sebab. Dia bukan inferen. So inferen mestilah alasan dan sebab. Jadi ini apa? Ini sebenarnya pemerhatian. Jadi kalau soalan tanya, apakah pemerhatian? Ini jawapan awak. Awak bagi tahu apa yang awak nampak. Okey. Jadi, automatik jawapan A kita kena cancel. Sebab tak ada terima. Sebab dia bukan inferen. Dia pergi kepada jawapan B pula. Pemadam dan guli tidak tertarik pada magnet. Ini pun adakah alasan? Alasan tu sebab. Kita nak tahu sebab apa tertarik. Kita bukan tanya siapa yang tertarik. Jadi ini pun bukanlah satu inferen. Tetapi dia adalah pemerhatian. Ataupun in English we call as observation. So everything soalan, pemerhatian, sila tengok maklumat yang diberi. Dia dah bagi. Cuma beza dia apa? Dekat sini, dia tulis dalam bentuk jadual. Tapi bila soalan minta, okey, ini adalah jadual. Tapi
Bila soalan minta, kena tukar menjadi ayat lengkap. Cikgu nak tekankan apa itu ayat lengkap. Ayat lengkap ni contoh orang tanya. Okey, tanya, Imran dah makan? Imran menjawab dah. Memang menjawab salam tu tak? Tapi tak lengkap. Bagi tahulah. Okey, Imran sudah makan. Makan apa? Makan hati ke? Tidak. Makan tengah hari. Itu ayat lengkap. Yang bermaksud, orang tak akan persoalkan dah ayat kita. Kita cakap lengkap. Tadi nama siapa? Awak beritahu. Contoh cikgu kan. Nama siapa? Aisyah. Seorang tahu. Aisyah apa? Takkan sedunia ni bukan seorang je Aisyah. Jadi beritahu dah penuh. Bila orang tanya nama siapa tu, cikgu tu anak tahu. Contoh, nama penuh. So, cikgu kena beritahu. Okay, nama saya Aisyah binti Zulkifli. Bermaksud, orang tak akan tanya dah. Sebab orang dah dapat maklumat yang penuh. Sama juga, jawab kertas peperiksaan. Bagi ayat yang lengkap. Awak kena biasakan. Sebab practice make perfect. Awak kena biasakan menjawab ayat lengkap supaya bila awak sekolah menengah, awak akan dah biasa menjawab soalan. Yang kita nak tekankan pada awak bukan saja fakta. Okay. Kenapa kita belajar? Belajar sebab kita nak dapat pengetahuan. We call as a knowledge. Okay. Knowledge ni macam mana dapat pengetahuan ni, ilmu ni? Awak boleh baca. Awak baca buku. Awak belajar. Tapi nak jawab soalan, kita bukan bergantung pada fakta saja. Bukan bergantung pada pengetahuan awak. Kita kena ada teknik menjawab. Teknik menjawab tu apa? Pertama, kita boleh faham soalan dan kita boleh beri jawapan lengkap. Ini dua. Bila peperiksaan tu, dia nak menguji awak bukan saja pengetahuan, tapi teknik menjawab. Itu membezakan pelajar yang cemerlang, dia markah yang tinggi sebab dia dapat menguasai dua ni. Dan benda ni memang adalah wujud untuk peperiksaan. Walaupun awak masa sekolah menengah, awak masuk universiti, membezakan pelajar A dan B adalah macam mana dia memahami soalan dan memberikan jawapan lengkap yang mana orang baca, orang faham. Dia macam ibarat kita melukis, orang boleh faham lukisan kita. Kalau sampai tak faham tu bermaksud kita punya jawapan tidak sampai kepada orang yang kita nak baca. Okey. Jadi ini teknik jawab soalan. Jadi awak kena beritahu, baca setiap supaya kita tak nak wujudnya kecuaian. Kita tak nak ada careless mistake lagi. Okey. So, kita pergi soalan C pula. Jawapan C. Objek yang dibuat daripada besi tertarik pada magnet. Betul atau salah? Dek, boleh run ni, Dek. Okey. Dia jadi. Si betul. Betul. Kita dah nampak. Nak jimat masa. Kita dah jumpa jawapan betul. Dah siap. Tapi kalau nak baca juga, D ni boleh je. Tidak semua objek tertarik pada magnet. Tapi itu alasan ke? Itu bukan satu alasan. Jadi jawapan yang lebih tepat adalah objek yang dibuat pada besi tertarik kepada magnet. Ini teknik menjawab. Bila awak dah dapat jawapan yang betul, awak dah boleh bergerak ke muka surat soalan yang seterusnya tanpa perlu kita buang masa untuk membaca jawapan seterusnya. Itu cara jawab soalan. Baca betul-betul soalan, kenal pasti jawapan. Kenapa A? Okay, tengok A dahulu. Lepas tu kalau A salah, pergi ke B. Bila dah tengok B salah, pergi ke jawapan C. Kalau jawapan C dah betul, cukup untuk awak terus boleh pergi kepada soalan nombor 2. Okay, sebagai contoh, awak tak yakin, awak macam tak sure lah betul ke salah, baca soalan D, jawapan D. Lepas tu jawapan D nak baca, tidak semua objek dapat ditarik oleh magnet. Okay, kat sini awak dah nampak. Jawapan 2 ni
hampir betul dua-dua ni. Tapi cuba fahamkan, bila sebut tentang inferen, dia nak alasan yang ada fakta. Apa fakta dekat jawapan D? Dia ada fakta yang dinyatakan. Jadi, apa yang awak perlu buat kat sini ialah pilih jawapan yang paling tepat. Okey, kita dah tahu soalan A ni jawapan kita salah. B salah. C kita rasa betul. Dan D pun macam betul. Macam mana nak pilih? Jangan jawab dua-dua. Mana boleh dalam sistem soalan objektif, hanya satu pilihan saja awak pilih. Kalau awak jawab dua-dua, apa jadi pada kertas awak? Awak tak akan dapat markah. Jadi bazir masa, bazir markah. Macam mana nak pilih jawapan? Pilih jawapan yang paling betul. Jadi kat sini yang paling betul, yang paling lengkap adalah soalan jawapan C. Okey. Soalan nombor 2 adalah soalan unit 2 berkaitan manusia. Okey, baca arahan step soalan rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada rangka manusia. Apakah fungsi struktur bertanda P? Macam saya cakap, kalau awak ada maklumat, awak baca. Kita labelkan. OP ni adalah tengkorak. Kita nak membuang masa, terus label P. Kalau banyak sangat masa, bolehlah label benda lain. Oh, ini adalah tulang rusuk. Ini adalah tulang belakang. Ini kalau kita banyak masa lah. Tapi tak perlulah, pada cikgu rasa dia akan membuang masa. Ini adalah tulang tangan. Jadi kita dah tahu P itu tengkorak. Jadi kita nak tahu apa fungsi tengkorak ataupun skull. Okey, so baca. Mula daripada jawapan A dahulu. A kata apa? Menyokong kaki. Kaki? Serius lah. Ni kepala kot. Takkanlah kaki kita ke atas. Kalau kaki kita ke atas, ni kepala awak, ni kaki awak. Ini dah bukan orang lah ni. Ini dah mungkin tak tahulah, alien lah. Manusia ni sempurna Allah cipta. Kaki memang duduk kat lantai. Tak pernah lagi cikgu jumpa kaki duduk kat atas yang ni. Tidak, itu bukan manusia. Jadi jawapan A salah. Okey. Kita pergi kepada jawapan B pula. Menyokong tangan. Sekarang ni, ini kepala. Terang lagi bersuluh. Bukan tangan. B salah. Menyokong tubuh badan. Tubuh ni mestilah badan. Sekarang ni, ini apa? Ini kepala. Salah. Jadi jawapan yang ada apa tinggal? Ada D saja. Dah tak ada pilihan lain. Kenapa? Dalam kepala ada otak. So ini teknik menjawab. Kat sini yang membandingkan kita. Okay, pergi ke soalan nombor 3. Baca. Okey, maklumat berikut menunjukkan hubungan antara kehidupan. Kenapa highlight cikgu tahu fungsi? Okey. So sekarang dia tanya. Dia bagi kita satu maklumat. Belalang makan rumput. Okey. Kita tahu belalang makan rumput. So bila sebut tentang sistem hubungan, ini adalah sistem yang awak gunakan anak panah yang bermaksud dimakan oleh. Sekarang ni belalang makan rumput. Bermaksud rumput dimakan oleh belalang. Seterusnya baca. Katak dan ayam makan belalang. Bermaksud belalang dimakan oleh ayam. Belalang dimakan oleh katak. Baca pula maklumat ketiga. Ayam makan rumput dan belalang. Jadi rumput pun dimakan oleh ayam. Okey. Dan statement yang terakhir, helang makan katak dan juga ayam. Jadi tak muat cikgu tulis kat sini ya. Okey. Okey, sekarang ni
bermaksud makan. Jadi katak dan ayam dimakan oleh helang. Jadi ini adalah kita panggil sebagai, ni apa, siratan makanan ke apa? Cuba ingat balik. Kita ada dua, ni adalah unit berapa? Ini soalan unit 3 berkaitan haiwan. Jadi unit 3 berkaitan haiwan ini kita ada dua proses makan yang kita panggil sebagai apa? Kita ada siratan dan juga rantai makanan. Dari siratan dan juga rantai. Benda ni awak akan jumpa tak sekolah menengah. Awak kena kukuhkan asas awak. Apa maksud siratan? Siratan tu apabila ada lebih dari satu rantai. Rantai apa? Rantai makanan. Okey. Manakala rantai ni, awak tahu rantai adalah satu, betul tak? Rantai leher ada satu saja. Bermaksud rantai makanan tu adalah apa? Rantai makanan tu apa? Rantai makanan adalah dia adalah hubungan makanan antara hidupan. Jadi bermaksud, cikgu ambil highlight. Okey. Ini adalah hubungan makanan antara hidupan. Bermaksud ini dikira sebagai satu rantai. Jadi siratan makanan adalah apabila kita gabung lebih daripada satu rantai makanan. So kita pergi kepada soalan ini. Jawapan apa yang paling betul? Rumput dimakan oleh belalang dan juga ayam. Okey, pertama kita tengok statement pertama. Dia kata rumput dimakan oleh belalang. Okey, ini betul. Ini pun betul. Ini betul. Dan ini pun betul. Okey, jawapan kita masih ada. Tak dapat lagi. Katak dan ayam makan belalang. Bermaksud, katak dan ayam makan belalang. Bermaksud, belalang dimakan oleh katak. Okey, ini betul. Belalang dimakan oleh katak. Tapi dia tak tulis pun dia makan oleh ayam. Jadi automatik salah. Bila maklumat awak tak lengkap, jawapan awak tak boleh pilih yang itu. Okay, kita pergi pada B pula. Okay. Belalang dimakan oleh katak dan patutnya dimakan oleh ayam. Jadi B salah. Okay. Kalau dia buat macam ni, bermaksud ayam dimakan oleh belalang. Ush, belalang yang kecil tu makan ayam. Maksudnya belalang ni dengan manusia dia batik lah kan? Tidak. Jadi automatik soalan B jawapan dia salah. Okay, Arisa dengan Naura cikgu dah tanda tau jawapan awak. Nanti cikgu hantar. Okay. Kita tinggal dua je pilihan jawapan. Kita ada C dan juga D. Tengok pula C. Kata belalang dimakan oleh katak. Ini salah, sepatut anak panah dia macam ni. Kalau dia buat anak panah macam ni, bermaksud katak dimakan oleh belalang. Dah, belalang ni kecil boleh makan benda besar, mana boleh kan? Jadi jawapan C pun salah. Bila jawapan C dah salah, apa pilihan jawapan kita ada? Dah tak ada pilihan dah. Tinggal jawapan D saja. Tanpa perlu awak nak tahu pun jawapan seterusnya. Itu adalah teknik menjimatkan masa. Sebab kita boleh lebihkan masa pada soalan-soalan yang lain yang lebih susah. Okay, seterusnya soalan 4. Ini adalah unit 4 berkaitan dengan tumbuhan. Di sini ada dua tumbuhan. Labelkan ini pokok apa? Ini kaktus. Yang ini nanas. Jadi apa persamaan mereka ni? Persamaan dia apa? Dua-dua pokok ni
Nenas dia berduri pada dia punya daun. Kaktus pada batang dia lah. Sebab kaktus dia adalah pokok yang tidak diciptakan daun. Dia hanya diciptakan batang sahaja. Jadi soalan ni tanya, apakah ciri yang terdapat pada kedua-dua tumbuhan? Jadi bermaksud soalan ni nak tahu tentang persamaan. Jawapan dia adalah A. Dah jimat masa. Okey, pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Sumber tenaga elektrik menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Apa maksud tenaga kimia? Selalu tenaga kimia ni dia dalam bentuk cecair. Biasanya dia dalam bentuk cecair. Kalau sebut kimia adalah bentuk cecair sebenarnya. Dia kata X digunakan untuk menggerakkan kereta dan lori. Apakah X? Okey, pertama sel kering. Adakah betul lori dan kereta besar? Dia nak pakai ke sel kering? Agak-agak cukup tak dia nak bergerak? Ni kalau pakai sel kering dengan bateri kecil-kecil yang macam ni dah. Contoh macam ni. Bateri yang macam ni. Kereta awak tu tak bergerak. Awak nak pergi ke KL lah. Contoh awak daripada KL lah, awak nak pergi ke Selangor. Contoh awak duduk area KL setapak. Awak nak pergi ke LCC. Kalau awak pakai bateri ni naik kereta awak. Jawabnya. Kereta awak baru start dah mati. Sebab dia punya kuantiti sangat kecil. Jadi A salah. Dynamo ni awak kena ingat dia hanya ada dekat basikal sahaja. Jadi B pun salah. Kita ada 2. Akumulator dan juga solar cell. Okey, bila sebut pasal solar merujuk kepada matahari. Solar. Dia huruf S. S stand for sun. Sun adalah matahari. Okey. Pernah nampak ke? Okey, solar dia ada panel tau. Dia macam kaca ni. Untuk buat masa ni, tiada lagi negara yang menggunakan, ada yang menggunakan teknologi solar. Rasa cikgu negara Jepun. Tapi dia tak komersial lagi. Right now, kereta yang ada dekat dunia sekarang ni yang menggunakan minyak, iaitu bahan api, ataupun dia menggunakan elektrik. Ni kereta hybrid. Macam Tesla, macam apa lagi. Yang paling famous Tesla lah. Awak kena charge. Sebab apa? Sebab dia pakai elektrik. Mungkin suatu hari nanti kita boleh cipta kereta daripada solar. Tapi buat masa ni, yang paling banyak di permukaan jalan adalah kereta yang menggunakan bahan api, iaitu petrol. Ada jugalah kereta memakai diesel. Ini bahan api paling banyak kenderaan yang wujud dekat Malaysia. Untuk kereta menggunakan elektrik ni, buat masa ni tak banyak brand. Paling famous yang awak tahu Tesla lah. Tapi harganya hanya mampu melihat lah. Nak membeli tu fikir banyak kali. Jadi automatic C pun salah. Tinggallah akumulator. Okay. So next, ini soalan unit 5. Unit 5 berkaitan elektrik. Now kita pergi ke soalan 6. Unit 6 berkaitan haba. Dia suruh buat apa? Dia kata raja di bawah menunjukkan bacaan suhu. Zoom gambar ni. Kenapa tak boleh zoom? Dah Saya punya mouse ni nak habis bateri ni. Dia macam semput. Dia macam tak function. Okey. Ini adalah termometer. Termometer. Macam mana nak baca termometer? Letakkan mata kita. Mata selari ataupun sebaris
ataupun setentang dengan siapa? Aras meniskus. Aras meniskus ni adalah lengkungan. Lengkungan. Okay, kita tengok letak mata kita dekat bahagian lengkungan tu. Jadi, for example, ini mata kita. Kita kena letak mata kita setentang dengan aras meniskus. Ni mata kita. Jadi, setentang tu macam mana? Macam ni lah. Setentang. Jadi, bacaan kita pada lengkungan. Tangan cikgu ni dah kenapa? Dia tak lurus pula. Okey. Mata kita ke atas sikit. Okey. Tak dekat-dekat lah, senang. Okey, ni mata kita. Ni mata kita. Raja lukislah mata. Tapi cikgu rasa macam tak perlu lah, buang masa je. Okey, atau awak gariskan. Jadi, bacaan kita pada skala ini. Labelkan ini 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi bacaan kita kat sini bersamaan dengan 40 apa? Darjah Celsius. Jadi jawapan kita yang paling betul adalah B. Soalan ni senang lah juga kan? Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 7, unit 7. Kita baca. Membaca tu kan membaca tu kan jabatan ilmu. Dia kata apa? Pintu pagar rumah Puan Siti telah mula. Ni typo. Mula berkarat. Apakah cara terbaik untuk mencegah pintu pagar daripada terus berkarat? Kita ada beberapa teknik untuk mencegah pengaratan. Pertama, kalau kita boleh pakai minyak ataupun grease. Biasanya ini adalah untuk rantai. Rantai basikal, rantai motosikal. Kedua, kita boleh mengecat. Ketiga, kita boleh apa? Cikgu tengok teknik dia. Selain pada ni, selain tu kita boleh menyalut dengan besi. Lapisan besi tu dengan bahan menyalut besi dengan lapisan tahan karat. Contoh plastik ni menyalut tu awak ni pakai plastik. Contoh macam hanger. Besi kita salut dengan plastik. Okey. Teknik keempat, kita boleh menyadur. Apa maksud menyadur? Selalunya menyadur ni kita gunakan emas ataupun perak ataupun timah. Contoh sudu. Sudu adalah besi. Warna silver yang awak nampak tu sebenarnya dia salut dengan perak ataupun timah. Jadi ini adalah 4 teknik. Sekarang kita balik kepada soalan kita nak pagar. Pagar tu besar. Tak mungkin kita akan buat dengan kertas pasir sebab kertas pasir akan menghakis. Bila awak bersihkan pagar awak dengan kertas pasir, awak merosakkan pagar awak. Sebab kertas pasir ni dia berfungsi untuk memastikan permukaan kasar menjadi licin. Tapi sekarang ni karat tu kalau awak pakai kertas pasir, pagar awak buruk. Kita tak nak pagar kita bertambah buruk. Dah lah berkarat atau buruk pula tu. Tak nak. Jadi jawapan A tak logik. Tak mencapai. Kalau cikgu tempah awak, saya punya pagar berkarat lah. Boleh tak awak datang baiki? Awak pun datang pergi pakai kertas pasir. Lepas tu cikgu tengok. Lah, aku bayar mahal, dia pakai kertas pasir je. Dia sekadar buang karat. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita tak membalut pintu pagar dengan plastik. Modal tinggi. Kita nak modal tinggi. Modal kita akan jadi tinggi. Keluar banyak duit. Plastik apa nak pakai dekat plastik sampah? Cantik tak? Buruk. Jadi tak logik untuk membalut pintu pagar dengan plastik.
Mencuci pintu pagar dengan kerap. Mencuci adalah menggunakan air. Betul tak? Apa faktor pengaratan? Siapa tahu? Apa sebab karat? Ada 2 sebab. Kehadiran siapa? Siapa? Air dan angin. Air dan angin? Ya. Ya, betul Rasul. Air dan udara. Air dan udara. Boleh sebut angin. Tapi adakah kena ada puting beliung datang rumah kita baru berkarat? Tidak. Udara ya. Angin bukan tak betul. Angin tu di bawah kelas udara. Tapi angin tu mesti kuat. Jadi angin tu benda yang bergerak. Udara benda yang tak nampak. Okay, jadi kena ada air dan udara. Dah kalau awak dah cuci pakai air, agak-agak makin berkarat ke makin elok? Makin berkarat. Jadi jawapan tinggalan ialah D. Kenapa mengecat? Sebab jimat. Kedua, sebab pagar tu besar. Pagar besar, kita nak modal yang kecil. Kalau kita salut ataupun kita balut dengan plastik, banyak modal. Nak menyadu, kayanya awak masuk-masuk rumah pintu pagar emas. Hari ni awak kata, hari ni rasa macam pagar ni buruk lah, berkarat. Apa kata kita salut dengan emas? Awak rasa pagar awak ada lagi tak esok pagi? Kalau awak salut pagar awak dengan emas. Esok, awak tak ada pagar dah. Kerja awak beli pagar je. Hari-hari pagar awak kena curi. Kita tak nak rumah kita masuk pencuri. Tapi awak buat pagar emas. Ini adalah orang kaya yang tak tahu nak letak kekayaan kat mana. Sampai pagar emas. Pilih air emas. Itu maksudnya awak terlalu lah kaya. Sehingga kat emas tu, sudu emas. Okey, dalam Islam, haram untuk kita gunakan emas dalam kita punya. Okay, terutama lelaki, haram untuk seorang lelaki pakai emas. Kenapa? Emas adalah simbolik kepada perempuan. Jadi lelaki haram untuk pakai rantai. Memang haram lah. Haram untuk pakai gelang. Apa-apa perhiasan kecuali perak untuk cincin. Gelang dan rantai memang lelaki tak boleh pakai. Emas lagi tak boleh. Even though awak pakai samping yang ada songket emas pun tak boleh. Sebab dia akan menampakkan sifat perempuan dekat diri awak. Jadi haram untuk awak menyerupai perempuan. Sebut pasal menyerupai perempuan, dia macam soalan. Apa hukum lelaki pakai inai? Dia macam, ni kena sains, Iliman macam, ini ke sains ke gelar agama? Okey, cikgu nak tanya. Sebab pasal emas kan, sebab pasal lelaki, apa hukum pakai inai untuk lelaki? Boleh ke tak? Boleh. Okey, jawapannya tidak. Inai adalah satu yang menunjukkan perhiasan untuk perempuan. Jadi, Tapi lelaki, yang orang kahwin itu dipakai. okey. Awak kena ingat, tak semestinya benda yang ramai orang buat itu betul. Benda yang orang tak buat itu tak betul. Satu benda awak kena tahu, apa-apa yang menyerupai perempuan adalah haram bagi seorang lelaki, termasuklah pakai inai. So sebenarnya kenapa lelaki pakai inai? Sebenarnya benda itu adalah adat. Adat tu apa? Yang mana itu bukan Islam punya part, tapi itu adalah adat. Adat tu macam adat Melayu. Oh, lelaki kena pakai inai kat 3 jari. Tapi sebenarnya haram untuk lelaki pakai inai untuk apa-apa sebab sekalipun. Walaupun apa-apa sebab tu, walaupun perkahwinan pun haram untuk lelaki pakai inai di jari kecuali pada rambut. Jadi, satu benda awak gain knowledge kat sini, walau apa sebab sekalipun, inai adalah haram untuk seorang lelaki pakai. Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan suatu penyiasatan mengkaji proses terlibat dalam kitar air semula jadi. Jadi, kita ada satu bikar yang kita panaskan. Ini kita panaskan. Soalan ni ramai yang salah. Yang saya rasa yang betul seorang je. Rasul betul. Boleh tak terangkan kenapa jawapan awak pilih D? Kenapa Rasul pilih D? Cikgu nak tahu juga. Ya Allah, conteng. Ada seorang je betul. Cikgu nak tahu. Oh, betul juga.
Oh, jadi siapa yang betul boleh terangkan cikgu. Okey, Amni kata dia betul. Cikgu tak ingat siapa yang betul. Cikgu ni macam Rasul. Oh, okey, Amni pun betul. Okey, wahai Amni dan juga Rasul. Kenapa jawapan awak D? Awak tembak ke? Tak, sebab nampak tu macam hujan. Oh, Dia nampak bunyi. macam hujan. Okey. Seterusnya, Rasul, kenapa jawapan awak D? Hujan. Apa sebab awak? Rasul ada ke dalam ni? Dia buat diam pula. Kenapa jawapan awak D, Rasul? Awak betul kan? Dan nanti, awak tak ingat lah. Awak betul kan? Dari uap air kepada Okey, daripada uap cair. air, dia bertukar menjadi air. Terus Maka proses ini dipanggil sebagai uap air kan? kondensasi. Yes, pandai. Dia jadi proses ini adalah air. Jadi pada uap air, iaitu gas menjadi cecair, dia adalah kondensasi. Sama juga. Okey, jadi kat sini proses kondensasi ini adalah air. Kita ibaratkan sebagai hujan. Bukan aliran air. Aliran air ni sungai. Adakah itu sungai? Amboi, sungai awak setitis-setitis. Rupanya tidak. Ini bukan penyejatan. Bukan, dia boleh nak katakan pembentukan awan. Sebab kalau awak ingat balik, daripada air, dia akan bertukar menjadi uap air disebabkan penyejatan. Daripada uap air, dia akan bertukar menjadi cecair. Dia jadi cecair, ini adalah proses kondensasi. Lepas tu, kita sejukkan. Kan kita sejukkan ini, menjadikan dia cecair dan dia akan jadi awan. Jadi, bila cecair ni kita kumpul. Kita kena kumpulkan, barulah jadi awan. Bila awan berat, barulah jadi hujan. So, lebih kepada jawapan paling tepat di sini adalah merujuk kepada hujan. Bukan pembentukan awan. Pembentukan awan adalah sebelum air itu menitis. Okey, soalan seterusnya. Okey, dia menunjukkan musim sejuk. Ini burung siapa? Okey, ni awak nampak macam ini kepala. Ini tangan dia. dan air. Dia pegang perisai. Yang ini dia pegang anak panah. Maka ini adalah berlantik. Linting. Kalau memang tak sempat, memang boleh ambil gambar tau. Kalau cikgu tulis. Jawapan dia adalah D. Okay, kan cikgu ada satu formula. Tapi formula cikgu memang, sebab cikgu tak kreatif, cikgu rasa formula tu je yang masih berfungsi di otak cikgu. Yang mana pertama ini adalah buruj. Awak buat kotak. Allah, tulisan saya. Okey. Ini buruj. Ini adalah dia punya kedudukan. Iaitu hemisfera. Hemisfera. Yang ini adalah musim. Apa formula cikgu? Apa cikgu lupa dah? Apa formula dia? Cikgu tak ingat formula dia. Sekejap. Nanti cikgu cuba ingat balik. Cikgu ingat otak terjuk je. Formula dia? Okey. Cikgu baik makan semut lah. Cikgu lupa. Okey, formula cikgu yang cikgu ajar. P duk. P duk apa? P duk. Cikgu ingat ni sus. Tu. O. Ta. Tu. Juk. Okay, P duk C. P duk C tu ke?
Oh, biduk situ. Oh, tak terjuk. P stand for pari. Duk stand for biduk. Kita ada buruj pari, buruj biduk. Kita ada buruj Scorpio dan juga biduk situ ke? Biduk. Biduk situ. Ini stand for. Okay. Cikgu dah ingat. Tu, cikgu memang banyak ke semua. Biduk sebelah. Okay. Cikgu terangkan balik. So, dia punya formula. Biduk sebelah susu. Oh, tak terjuk. Biduk ni merujuk kepada buruj. Jadi, cara cikgu ingat dalam istilah sains, cikgu akan jadikan huruf depan ni merujuk maklumat kita. Sebab tu, cikgu tulis huruf tu dalam huruf besar. Biduk sebelah. Jadi, P ini merujuk kepada pari. Duk ini merujuk kepada biduk. S ni merujuk kepada Scorpio. Dan B ini adalah merujuk kepada pelantik. Okey. Lepas tu, awak akan perasan cikgu tulis. Okey, untuk yang kedua ni pula, ini merujuk kepada kedudukan hemisfera. Jadi, kedudukan hemisfera iaitu permukaan bumi. Susu. S yang pertama ni merujuk selatan. Okey, pari duduk dekat hemisfera selatan. U ini pula merujuk kepada biduk. Biduk duduk dekat hemisfera utara. Okey, ini berantik. Lepas tu, Scorpio merujuk kepada S yang ketiga ni merujuk kepada Scorpio duduk dekat selatan. Sus, kenapa yang ini jarak? Yang ini tiba-tiba pairing dua dekat. SU ni merujuk belantik duduk dekat hemisfera selatan dan utara. Itu adalah teknik nak belajar sains. Kita nak jadikan sains tu menarik. Bermaksud apa? Bermaksud kita buat sesuatu, ini kita panggil ini sebagai akronim. Akronim adalah short form. Ini adalah teknik akronim. Kita jadikan satu formula dalam version bukan sains untuk lebih kita ingat. Ini adalah teknik cikgu guna. Cuma awak kena banyak cara nak ingat. Kalau awak buat sendiri, awak lebih ingat. Jadi ini sebab cikgu buat, awak kena selalu guna praktis. Bila jumpa soalan, tulis formula. Okey, biduk sebelah susu. O ni bermaksud pari tidak menunjukkan musim. Kosong. Ta bermaksud tanam. Jadi kat sini, ya Allah tulisan dah macam cacing. Sekejap, cikgu tulis balik. Padam sekejap. Okey. Jadi O merujuk kepada musim, tiada musim. Ta merujuk kepada tanam. Jadi O ni bermaksud tiada. Kosong. Dia kosong. Manakala ta merujuk kepada cikgu punya pen dah start kerasuk ni. Dia seperti conteng pula. Okey, ta merujuk kepada tanam. Iaitu dia adalah musim menanam. Jadi biduk menunjukkan musim menanam. Tu ni merujuk kepada
2y. Kesian kawan awak tengok. Buruk ni tulisan cikgu. Cikgu macam sedar juga. Cikgu tulis online, tulisan cikgu sangatlah buruk. Semoga Iman boleh baca lah. Belum lagi pen cikgu kena rasuk. Tengok. Dia dah kena rasuk dah. Okay. Dia 2y. Iaitu menu y. Juk tu apa? Okay, pen cikgu ni. Cikgu pandang dulu yang dia kena rasuk ni. Okay. Apa lagi yang salah? Okay, ni terconteng. Dia tulis elok-elok. Kesiankan awak. Benda lah cikgu ni tulis. Tulisan dia lawa sangat. Okay. Tu ni pula merujuk kepada istilah sejuk. Jadi, buruj berlantik merujuk musim sejuk. Ini adalah kita panggil sebagai teknik akronim untuk mengingat sesuatu istilah sains dengan lebih mudah. Okay, cikgu tulis balik lawa-lawa. P tuk sebelah. Okay, cikgu ni. P duk sebelah sus su. Baru nak tulis lawak. O ta tu ju. Jadi P duk sebelah susu. O tak tuju. Okey, bunyi macam pelik. Tapi yang pelik ni berguna lah. Okey, jadi kat sini bila dia cakap musim sejuk, kalau awak tak ingat simbol, awak boleh tahu sejuk merujuk kepada berlantik. Itu adalah teknik menjawab. Yang terakhir, soalan ini adalah sejenis mesin. Okey, ini mesin apa? Ini awak nampak macam gigi. Gigi kita kan macam ni. Gigi manusia yang lawa. Jadi, gigi ni merujuk kepada eja gigi ada GI kan. G merujuk kepada gia. Jadi, bila nak ingat gia, huruf depannya G betul tak? G, gigi. Bermaksud bentuk dia bergerigi. Ini lah bergerigi. Bentuk macam gigi. Yang jarak-jarak. Automatik kita tahu ni adalah gear. Jadi mesin apakah mempunyai gear? Mesin yang mempunyai gear yang bergigi-gigi adalah jam. Kenapa bukan kapak? Kapak dia gunakan baji. Baji ni adalah sesuatu benda yang kita rujuk kepada tajam. Kapak tajam. Pengetik kuku, dia ada baji, dia ada tuas. Tuas tu apa? T adalah merujuk kepada tangan. Bila sebut pasal tangan, tangan adalah menggunakan tenaga. Jadi tuas ni sesuatu benda yang kita kena gunakan tangan dan tenaga. Jadi kereta sorong ni merujuk kepada apa? Dia pun terlibat sebagai tuas. Sebab apa? Awak pakai sorong kereta sorong, pakai tangan betul tak? Kau pakai ingat. Bila sorong, pakai tenaga tak? Pakai tenaga. Jadi itu adalah teknik untuk kita ingat cara apabila sains tu macam mana. Cikgu suka untuk ingatkan sains macam tu. Itu cara cikgu belajar sains. Dan cikgu rasa benda tu adalah praktikal. Dan bagus adalah supaya make science fun. Kena jadikan sains tu menarik. Daripada kita yang menarik, jadikan sains tu menarik juga. Jadi menarik itu dalam version kita. Be yourself. Jadi jadikan sains tu untuk diri awak. Awak buat istilah macam tu. Itu cara cikgu mengingat. Okay, maka kita dah habis dah. Jadi, awak dah dapat 10/10. Okay, now kita pergi pada bahagian B. Okay, yang ini ada typo hari tu.
Okay, mana pen cikgu? Nak tukar hitam. Okay, ini adalah bukan pari. Ini adalah burush. Burush belantik. Okay, so burush pari bentuk dia T. Jadi T ni bentuk dia seperti layang-layang. Belantik merujuk kepada bentuk seperti orang. Jadi orang yang sedang berburu. Jadi dia adalah pemburu yang memakai tali pinggang. Bentuk saya tadi macam ni. Dia ada tali pinggang. Kat sini dia ada bentuk macam ni. Yang ini macam bentuk perisai kot tadi. Ini adalah belantik. Biduk. Duk adalah senduk. Biduk. Duk. Duk. Jadi senduk. Jadi dia berbentuk gayun dan senduk. Jadi bentuk kala jengking adalah Scorpio. Nak senang ingat, scorpion in English is scorpion. In Malay is kala jengking. Jadi Scorpio, scorpion. Okay. Jadi itu adalah teknik dia. So next kita pergi pada siapa yang duduk kat hemisfera selatan. Sebab tu penting untuk cikgu wujudkan akronim. Sebab kadang-kadang kalau kita hafal, bila terlampau banyak sangat input, dia macam mana nak jawab ni? Tu satu. Bila awak tengah berfikir terlampau banyak, apa yang awak ingat hilang. Dia macam tak tahu, gone. Dia seolah-olah macam awak dah panik. Benda depan mata pun awak tak nampak. Itu yang berlaku bila awak jawab peperiksaan. Awak dah panik macam, alamak-alamak nak buat apa ni, Lepas tu tak ingat. Lepas tu saya tu menung. Macam nak kira bintang. Dalam kelas ada bintang. Siang-siang mana ada bintang. Jadi waktu tu kan, semua benda datang. Kalau exam, dia macam ibarat solat. Time solat lah, semua benda datang. Tadi aku macam tertinggal barang. Time solat tu memang semua benda yang awak tak patut fikir, dia datang. Tadi kawan aku pakai baju apa hari ni mak aku masak apa time tu, seluar awak yang hilang 2 tahun lepas pun waktu solat awak ingat. Teringat. Mana seluar aku yang ni? Mana dompet aku time tu semua benda kita ingat. Itulah nama dugaan. Sama juga exam. Tak nak jawab exam lah. Benda yang tak patut diingat, kita ingat. Benda yang tak patut kita ingat, dia datang. Hilang, ada benda yang hilang, ada benda yang datang. Jadi itu yang pentingnya. Kita buatkan sains ni adalah benda yang menarik dengan buat akronim. Jadi, pertama, ini adalah burush. Ini adalah kedudukan. Itu hemisfera. Sebelum jawab, soalan tu tak tanya tentang kedudukan. Okay. Ini adalah musim. Sila tulis akronim awak. Duk sebelah sus su. Tadi cikgu baca sus su. Tu ju. Lepas tu dia tulis formula tu, tulis ayat betul dia. Dekat tepi dia. Contoh cikgu ambil pen biru lah. Sekejap. Okay, ni kita label. Ini label P bermaksud pari. Ni adalah biduk. Ni adalah Scorpio. B ni adalah belantik. Jadi ni Scorpio, biduk, belantik. S ini adalah selatan. U adalah utara. S adalah selatan. Belantik dia duduk dekat utara dan selatan. Dia duduk kat tengah-tengah. O maksud tiada. Ta adalah tanam. Tu adalah tuai. Juk adalah sejuk. Sebab tu ada masa cikgu pakai perkataan penuh. Ada masa yang cikgu gunakan huruf saja sebagai merujuk ni. Okey, sekarang soalan nak minta
Siapa yang duduk dekat hemisfera selatan? Automatik jawapan yang betul adalah apa? Jawapan yang betul adalah buruj pari dan juga buruj Scorpio. Bila kita hafal akronim itu, kita berhafal, kita ingat. Okay, bila belajar sesuatu ilmu, biasakan untuk faham, bukan hafal. Bila awak faham, awak ingat. Tapi belum tentu awak hafal, awak ingat. Jadi, bila kita hafal, kita akan lupa. Kalau kita tak ulang, kita tak praktis. Macam awak baca Quran. Kalau awak hafal Quran, awak tak ulang. Dia cukup awak tak ulang sehari, awak akan lupa apa yang awak hafal. Dia macam ingat-ingat lupa. Tapi kalau awak faham sesuatu benda, awak akan ingat sampai bila-bila. Walaupun awak dah tinggalkan benda tu bertahun-tahun. So, contoh saya cikgu tadi. Cikgu yang buat akronim tu. Lepas tu cikgu macam confused. Tapi benda tu masih lagi dalam memori otak cikgu. Mungkin dekat celah-celah bawah katil ke. Mungkin dekat celah-celah telinga ke, tapi masih wujud dekat diri cikgu, cuma dia lambat sikit lah nak cari. Ibarat dalam otak kita ni ada pekerja, malam-malam pula dia kena buat OT, bila cikgu tanya, aku nak file ni, semua kelas kabut cari. Sebab tu lambat tadi. Okay, so itu adalah teknik belajar. Jadi kat sini, kita dah dapat jawapan. Okay, now, dia nak suruh soalan, dia nak suruh kenal pasti jenis mesin. Jenis mesin ringkas kita ada 7. Pertama adalah baji. Kita ada tuas. Lagi kita ada takal. Kita ada tulisan. Sekejap, kita tulis. Lawa-lawa sikit. Okey, kita ada baji, tuas, takal. Kita ada gear ataupun gear. 5, kita ada satah condong. 6, kita ada roda dan gandar. 7, kita ada baji, tuas, takal, gear, satah condong, roda dan gandar. Apa cikgu tinggal 1 dan 7. Apa lagi? Baji, tuas, Kata condong. satah condong dah. Baji, tuas, takal, gear, roda dan ganda, satah condong ni satu lagi. Dia macam tinggal. Apa ya? Dia ada 7. Skru. Okay, dia 7. So, automatik baji benda yang cikgu tak tahulah tulisan tangan cikgu ni dah kenapa. Okay, baji benda yang tajam. Tuas benda yang melibatkan tenaga dan tangan. Takal mesti ada tali dan roda. Okay, cikgu tulis di awal-awal sini. Okay. Bila sebut pasal baji, dia mesti melibatkan benda yang tajam. Awak tulis nota kat sini. Tajam. Tuas mesti melibatkan tangan plus tenaga. Takal. Bukan tangkal Takal mestilah tali plus roda. Gear mesti benda yang ada gigi. Iaitu bergerigi. Satah condong. Nama pun condong. Mestilah sesuatu benda yang condong. Yang kita ratakan dah condong. Okey. Roda dan ganda. Ganda ni adalah satu batang. Jadi dia mesti ada roda dan juga ni ganda. Jadi biasanya roda dan ganda adalah untuk pusing. Jadi dia adalah untuk skru, untuk ketat. Dan juga beralur. Beralur tu apa? Kalau awak perasan skru, dia macam ada bentuk-bentuk ni beralur. Okay, now kita kenal pasti. Semua orang pandai naik basikal? Semua orang ada basikal tak?
Kan ada kat sini yang tak pernah bawa basikal seumur hidup dia. Pernah dapat basikal? Sebab kalau tak pernah dapat basikal, dia jadi susah sikit lah. Sebab Nah, awak tak tahu nak nampak macam mana basikal tu. Ada tak pelik ada orang tak naik basikal. Ada je orang yang tak pernah jumpa basikal secara depan mata dia. Jadi bila dia tak pernah jumpa, dia tak biasa. Okey. Jadi, ni gambar lukisan kan. Cikgu cari gambar online lah. Basikal. Basikal gear lah. Aish, bersih tak tadi kak. Okey. Ni adalah basikal gear. Kita buka besar sikit. Okey, ni kecil sangat. Gambar dia. Okey. Ni yang cikgu nak tunjukkan. Ini adalah basikal. Okey, bahagian sini kenapa ada gigi-gigi banyak? Selain pada untuk bahagian rantai, sini juga adalah bahagian gear. Kalau orang pernah naik basikal gear, sini adalah bahagian gear. Okey, kalau awak rantai ni akan turun. Kalau awak daripada gear 1, awak daripada gear 5, awak nak turun ke gear 1, rantai awak akan turun satu-satu sampai bawah ni. Ni rantai awak nanti kalau awak gear 1. Kalau awak nak naikkan 1 ke 5, rantai awak akan naik. Cara awak naik bukan pakai niat. Cara awak naikkan gear awak tu, kalau basikal bergear, apa beza dengan basikal biasa? Basikal bergear, alah, mana nak tunjuk? Dia tak tunjuk gambar yang, okey lah, yang ini basikal biasa. Basikal biasa, awak akan nampak pemegang ini dekat satu tempat saja. Yang macam brake ni. Dekat satu tempat. Tapi kalau basikal bergear, dia ada macam brake ni, yang brake tangan ni, dekat kiri dan kanan. Dia basikal bergear. Dia ada dua belah untuk awak kepit. Satu untuk brake, satu lagi untuk gear. Ada juga dia macam mata lah untuk tukar gear. Kalau basikal ni, kalau basikal kanak-kanak, jarang ada gear sebab gear ni adalah basikal yang road bike. Awak buat atas jalan raya yang awak perlu tukar kelajuan. Lalu basikal bergear ni lebih mahal daripada basikal tidak bergear. Okay, jadi bila awak kena basikal, awak baru boleh jawab soalan ni. Jadi adakah perlu beli basikal lah macam ni? Kena cakap kat ayah lah. Saya nak belajar mesin. Belajar pasal basikal. Nak kena beli basikal pula. Tidak. Zaman dah maju, semua hujung jari. Awak boleh Google. Okey, jadi balik pada soalan ni. Dia tengok. Bahagian yang dirujuk kat sini adalah bahagian handle. Handle kawal pakai apa? Pakai niat ke pakai kaki? Ke pakai tangan? Tangan. Tangan. Awak pakai tangan. Apa formula cikgu cakap? Mesin ringkas yang guna tangan adalah apa? Tuas. Jadi jawapan X adalah tuas. Okay, kita dah settle X. Kita nak tengok X, Z pula. Z pula adalah satu benda yang boleh berputar. Jadi satu benda yang berputar adalah roda dan ganda. Jadi Z adalah roda dan ganda. Yang ini dia merujuk kepada bahagian ini adalah bahagian gear. Sebab dia bergigi-gigi. Ini adalah gear. Okay, now kita pergi kepada soalan dah 9.20. Okay, dah 9.20 ni. Okay, ini adalah soalan unit 8. Jirim. Awak kena kekankan unit ni, awak kena faham pertukaran gas ke cecair, cecair ke gas, cecair ke pepejal. Sebab jirim ni, nanti waktu awak form 1, awak akan jumpa lagi. Dia jumpa lagi, ada masalah, jumpa dia lagi. Sebab tu kena penting, asas sekolah rendah awak kena kukuh. Bukan cikgu nak takutkan awak, bukan. Cikgu nak memudahkan awak. Nanti bila awak sekolah menengah, awak dah ada asas.
awak dah boleh bina rumah awak lagi tinggi. Tapi kalau asas awak tak ada, awak datang bawa badan, awak akan little bit struggle. Jadi awak kena fokus apa yang awak belajar sekolah rendah. Okey, jadi dikata apa? Jirim boleh berubah bentuk pelbagai proses. Raja menunjukkan segelas jus oleh sejuk dibiarkan atas meja selama berapa minit. Okey, awak nampak? Gelas ni berpeluh. Okey, berpeluh. Air-air ni. Ni peluh. Ni bukan peluh lah. Ini kita panggil titisan air. Tapi cikgu panggil istilah ni sebagai peluh lah. Jadi dia berpeluh-peluh. Tak semestinya panas berpeluh. Sejuk pun boleh berpeluh bagi bahan air. Jadi apa-apa jirim air, dia boleh berpeluh. Bukan kita je yang boleh berpeluh, jirim pun boleh berpeluh. Jadi dia tanya tentang pemerhatian yang dibuat berdasarkan rajah di atas. Apa yang awak nampak? Kenapa kita tak terima istilah cair? Kalau cair, awak nampak ke sekarang ni air ni bertambah atau berkurang? Dia tidak memberitahu info tentang penambahan air. Jadi bila kita cakap tentang penambahan kuantiti, awak tak boleh nak gunakan pemerhatian cair tu. Dia kurang tepat. Sebab tu cikgu kata kita nak jawapan yang paling tepat, paling betul dan juga ayat lengkap. Jadi apa jawapan kita? Ayat lengkap adalah kita nampak ada air kat luar cawan ni, dia adalah titisan air. Jadi tulislah terdapat titisan air yang terbentuk pada permukaan luar gelas. Jadi kat sini kita nampak titisan air terbentuk dekat luar gelas. Ini adalah jawapan ayat lengkap. Awak cerita apa yang awak nampak. Awak cakap terdapat titisan air, betul juga. Tapi ayat tak lengkap. Biasakan untuk jawab dalam bentuk ayat lengkap. Okey. So kita pergi soalan nombor 2. Apakah proses ini? Proses ini, proses yang merujukkan kepada titisan air ini adalah perubahan daripada apa? Dia adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah daripada wap air ataupun gas bertukar menjadi cecair. Jadi gas ke cecair adalah kondensasi. Sebab bila awak minum air terlalu sejuk, awak nampak ada asap, betul tak? Kalau sejuk sangat berasap, panas pun berasap. Jadi ini adalah asap sejuk, tu akan bertukar menjadi air. Berikan satu contoh fenomena alam semula jadi melibatkan kondensasi. Melibatkan 1B. Okey, jawapan kita adalah kondensasi. Sekarang ni dia tanya proses apa yang melibatkan kondensasi dalam kitaran air semula jadi. Jawapan dia adalah Hujan. bukan. Sebelum hujan jadi apa? Pembentukan Awan. awan. Jadi rasa salah kat sini. Part lain dah cantik dah. Part ni je sayang salah. Okay, pembentukan awan. Sebab apa? Bila awak ingat balik proses hujan, dia tak semua benda senangnya hujan berlaku. Tidak. Dia mestilah daripada air dekat sungai ataupun dekat laut, dia akan tersejat. Jadi wap air. Dia naik ke udara. Jadi proses ini adalah penyejatan. Okey. Ini proses dia. So, daripada wap air ni kita sejukkan. Dia menjadi cecair. Jadi proses penyejukan wap air ni kita panggil sebagai kondensasi. Cecair ni akan membentuk menjadi awan. Jadi kat sini sebenarnya lebih kepada awan. Ya, tulisan. Boleh kau baca, insya-Allah.
Okey, jadi itu tadi jawab. Jawapan yang paling tepat. Okey, Thaqif meletakkan beberapa ketul ais di dalam piring. Apakah berlaku jika ketul ais dibiarkan selama 5 minit? Dia akan menjadi cair. Jadi kalau ayat lengkap, ketulan ais akan menjadi cair. Tapi kata kuncinya jawapan kita adalah cair sebenarnya. Nyatakan alasan kenapa dia cair. Alasan dia kerana Ketulan air telah menerima haba. betul, ketulan ais dah. Kenapa cikgu berangkai pula ni? Menerima. Oh, cikgu guna pen ke guna mouse? Cikgu guna pen ni. Cikgu tulis di atas ini. Ada masa ni biasa orang guna untuk sketch online. Ada masa dia tak betul lah. Betul lah. Ada masa dia jadi macam kena rasuk tu dia jadi tulisan berangkai. Dia kena Jadi rasuk, dia macam terconteng. kalau aku guna pen. Sebab kadang-kadang mata pen ni sentuh ni dia sensitif sikit. Sebab cikgu bukan tulis atas laptop. Dia tulis atas satu alat. Ni alat dia. Dah cikgu hilang. Alat dia pun hilang. This one. Tu alat dia. Dan masa dia macam tak betul sikit. Okay. Jadi apakah takat beku ais? Takat beku ais adalah kosong darjah Celsius. Tulis unit betul. Kalau Saya tak tulis C. rajin. Cikgu kesian kan? Cikgu bagi markah. 0 darjah Celsius. Celsius. Okey. Pakaian Amar yang masih basah tidak dapat dijemur kerana hujan. Apakah yang perlu dilakukan supaya pakaian itu cepat kering? Terangkan jawapan kamu. Apa yang boleh letak? Apa yang awak buat? Okey, contoh kalau benda ni berlaku kat awak. Pertama, awak boleh meletakkan pakaian itu berhampiran dengan kipas yang berpusing. Kenapa nak berpusing? Supaya kering dekat seluruh tempat. Ini tidak. Jemur baju yang kering depan je. Yang belakang tak kering. Tak nak lah. Tapi yang penting kata kunci dia kena kipas lah. Kena pakai kipas. Bukan kena pakai niat. Okey, kedua, boleh juga awak buat apa? Okey, apa yang awak boleh buat seterusnya selain pada tu? Apa alasan dia? Kenapa meletakkan pakaian itu berhampiran kipas? Supaya Kering. supaya kering. Betul, supaya air apa? Air daripada pakaian tersejat lebih cepat dalam udara yang bergerak. Kenapa penyejatan yang berlaku? Bila awak ingat penyejatan adalah daripada air bertukar menjadi wap air. Ataupun daripada cecair menjadi gas. Kenapa penyejatan bukan pendidihan? Okey, bila tentang proses jirim air, kita ada proses daripada pepejal menjadi cecair, cecair menjadi gas. Okey, pepejal adalah ais, cecair adalah air, gas adalah wap air. Okey, kalau awak ingat balik daripada pepejal menjadi cecair adalah proses apa? Proses peleburan. Sebab apa? Sebab dia terima haba. Kenapa cikgu tulis warna merah? Merah menunjukkan panas. Okey, cecair menjadi gas adalah 2. Pendidihan dan juga penyejatan. Apa beza 2 ni? Pendidihan, didih. Didih mesti ada api. Bila sebut pasal api, dia akan capai takat didih.
Berapa takar didih air? 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Manakala penyejatan, dia hanya melibatkan apa-apa suhu. Bermaksud suhu asal ada suhu akan berlakunya penyejatan. Dia tak perlu sampai tahap 100 darjah Celsius. Contoh, 30 darjah Celsius suhu keliling kita waktu siang pun boleh menyebabkan penyejatan. Jadi dia tak ada spesifik suhu. Berbanding pendidihan, dia perlu 100 darjah Celsius. Itu beza dia. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Ini adalah soalan unit 7. Iaitu pengaratan. Bahagian mana yang akan berkarat? Adalah bahagian yang okey, soalan dia tanya, apakah bahagian yang berlabel di atas yang boleh berkarat? Yang boleh berkarat mestilah benda yang besi. Pertama adalah O dan juga apa lagi boleh besi? Dan N. O adalah rantai, N adalah apa benda ni? Nama benda ni? Rim. Cikgu rasa rim tayar. Ini biasanya dia adalah besi. Okey, satu tanya, macam mana nak mencegah daripada rantai dan rim kita berkarat? Gunakan apa cara dia? Jawab ayat penuh. Ayat penuh tu macam mana? Menyapu siapa? Tulislah. Menyapu Menyapu dengan grease. minyak ataupun gris. Contoh gris ni mahal. Pakai minyak masak pun boleh. Okey. Nyatakan 2 ciri-ciri objek berkarat. Pertama, warna dia adalah perang kemerahan. Perang tu tak bukan oranye, dia perang kemerahan. Kedua dia Ketiga dia Permukaan keras. permukaan dia kasar. Ada lagi tak ciri-ciri pengaratan? 3 je kan? Perang kemerahan, permukaan dia rapuh dan juga kasar. Itu ciri-ciri wajib dia. Air dan udara adalah faktor jadinya karat. Beza ciri-ciri tu. Contoh, ciri-ciri rasul dia putih, rambut dia pacak-pacak. Contoh okay. Tinggi, kurus. Itu ciri-ciri. Faktor tu apa? Sebab apa rasul putih? Oh, sebab mak bapak dia putih. Sebab apa rasul tinggi? Oh, rasul hari-hari bergayut kat pokok. Orang kata kalau bergayut boleh tinggi. Kenapa rasul kurus? Sebab rasul dia selalu pergi gym. Itu faktor menyebabkan kenapa ciri-ciri itu berlaku. Faham tak? Itu beza faktor dan ciri-ciri. Ciri-ciri benda yang nampak. Kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita masih ada mata lah. Manakala faktor adalah punca kepada terjadinya perkara tersebut. Faham? Faham ke faham? Faham. Okay, apakah objek yang boleh berkarat? Adalah besi. Kita lanjutkan lagi. Okay, apakah tujuan ni? Untuk mengelakkan pengaratan. Daripada pengaratan berlaku. Betul. Okay, saya terus laju je. Okay, 2. Apakah kepentingan? Penting sebab Apa ada cantik? tahan lama. Apa-apa jawapan yang merujuk kepada kesan baik hilangkan pengaratan. Apa jawapan yang paling dekat adalah pertama, dia tahan lama, tidak rosak, nampak cantik. Apa jawapan yang merujuk kepada ni? Ini pokok apa? Kaktus dan kunyit. Siapa yang akan hidup jika tak siram adalah kaktus. Kenapa kaktus hidup lebih lama? Sebab siapa yang simpan? Batang dia yang simpan air. Batang dia simpan air. Okey, Hanim mematikan keadaan pokok kunyit pada waktu tengah hari. Apakah berlaku pada pokok kunyit? Bagi alasan. Daun dia bergulung. Kenapa daun dia bergulung? Sebab dia nak mengurangkan kehilangan air.
Ataupun mengelakkan suhu yang tinggi, menghilangkan kehilangan air. Okay, kita pergi ke soalan B pula. C. Pokok ru mempunyai batang ranting yang mudah lentur, daun yang berbentuk jarum. Kenapa dia ada ciri-ciri ni? Dia nak mengelakkan apa? Dia nak mengurangkan rintangan angin kencang. Sebab angin, pokok ru kan duduk kat mana? Pantai. Awak kena tengok balik tempat dia. Habitat tu adalah tempat tinggal. Jadi kita nak elakkan daripada dia tumbang. Jadi kawasan dia duduk adalah dekat persisiran pantai. Tepi pantai tu Tepi persisiran. pantai. Ini pokok apa? Ini adalah bendi. Bendi mekanisme dia adalah Ketupai. letupan. Sebab apa? Bila dia kering, dia akan meletup. Pecah. Okey, apa contoh lain selain daripada bendi mekanisme letupan adalah embung dan juga biji getah. Okey, kita pergi ke soalan keempat. Soalan terakhir adalah eksperimen. Soalan wajib yang ada bagi soalan. Jadi baca. Gambar raja ni dia kaji tentang 2 litar menyiasat arus elektrik. Jadi kat sini, cikgu kata kalau dalam gambar raja, awak boleh cari pemboleh ubah manipulasi. Apa yang berbeza? Okey, apa yang berbeza kat sini ialah apa? Yang beza kat sini apa yang nampak beza? Bilangan mentol. Awak kena perhatikan. Sel kering ni sama banyak tak? Sama. Suis ni sama banyak tak? Sama. Jadi apa yang berbeza? Okey. Yang berbeza adalah kita punya manipulasi iaitu benda yang berbeza adalah bilangan mentol. Kita tak terima jawapan mentol sahaja. Mentol adalah objek. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia perlu ada parameter yang menunjukkan nilai. Kita boleh ukur. Okey, apakah jenis litar X dan Y? Dia ada berapa rantai ni? Bersiri. Satu. Ya pandai bersiri. Tapi ada kawan buat salah. Bersiri. Okey, kita kena sebut litar bersiri. Siri. Siri tu menunjukkan satu. Tahu tak istilah cerita, apa beza movie dengan drama? Drama cerita bersiri. Dia ada episod-episod. Dia satu. Dia bukan cerita panjang. Dia satu cerita saja. So, bersiri tu menunjukkan satu. Okay, sebab apa dia satu rantai saja? Apa yang bergerak balas? Bergerak balas ni adalah apa yang awak nak ukur. Apa yang awak nak lihat. Jadi, apa yang awak nak tengok? Apa kesan kalau banyak mentol? Kesan dia kecerahan mentol. Ini yang awak nak ukur. Jadi kesan daripada banyak mentol, kecerahannya berbeza-beza. Okey, mentol mana yang akan menyala lebih cerah? Litar X. Litar X. Kenapa litar X? Okey, bila belajar tentang elektrik, kita ada X. kenapa 3 faktor? Faktor pertama yang menyebabkan kecerahan mentol adalah pertama jenis litar. Okey, jenis litar. Litar mana yang lebih cerah? Bersiri ke selari? Litar selari. Okay. Kenapa selari lebih cerah? Selari. Sebab selari dia ibarat macam rumah flat. Okay. Untuk yang pernah belajar dengan cikgu kata litar selari ni macam rumah flat. Okey. Kalau litar bersiri ni rumah landed. Rumah satu tingkat. Cikgu soal. Kalau rumah flat atau kondo, kalau tingkat 2 terbakar, adakah rumah tingkat 1 terbakar juga? Tidak. Bermaksud diorang tak berkongsi.
Contoh, kalau rumah kita asing-asing, Ilman dengan Amni. Okey, Amni duduk rumah bawah. Ni Amni punya rumah. Ni adalah rumah Ilman. Ilman dia makan KFC. Adakah Amni kenyang? Kalau yang makan tu Ilman, yang kenyang Amni ke? Tak kan? Sebab yang makan orang lain. Kita tak berkongsi. Rumah lain-lain kot. Tapi, kalau Ilman beli KFC dekat rumah dia, dia kena kongsi dengan adik dan abang, mak dan kakak, atuk, nenek. Adakah Ilman akan berkongsi dengan jiran? Tidak. Dia mesti berkongsi dengan adik-beradik dia dulu. Jadi, Lita selari tak kongsi. Rumah lain-lain pun. Kenapa nak kena kongsi? Contoh, Ilman kena marah. Adakah Amni kena marah juga? Sebab rumah lain-lain. Dia tak ada kaitan. Rumah awak, rumah saya, rumah saya. Tapi, Lita bersiri, dia duduk satu rumah. Kena kongsi tak duduk satu rumah? Awak kena kongsi. Kongsi apa? Kongsi arus elektrik. Dapat tak? Faham ke faham? Faham. Itu istilah selari dan bersiri. Bersiri ni satu rumah. Takkanlah Elman beli KFC, makan sorang-sorang dalam bilik, makan dalam almari. Kena tak? Kena kongsi kan? Contoh Elman bawa makanan balik rumah, adik pun datang. Macam sedap je. Nak sikit boleh. Tapi kalau duduk rumah dengan jiran, adakah Elman dapat hadiah? Jiran pun kena dapat sekali? Tidak. Jadi, mentol satu adalah jenis mentol, Lita. Kedua, jumlah sel kering. Sel kering beri tenaga, betul tak? Lagi banyak sel kering, lagi cerah ke lagi tak cerah? Lagi banyak sel kering, lebih cerah. Sebab lagi banyak kita makan, lagi kenyang ke lagi lapar? Contoh, Rasul makan nasi 10 pinggan dengan Imran makan nasi separuh, siapa lebih bertenaga? Mesti dah Rasul kan, dia boleh angkat bangunan. Imran boleh angkat tangan dia lah sebab dia makan sikit. Jadi lagi banyak sel kering, lagi cerah. Seterusnya, jumlah mentol. Jumlah mentol ni macam adik-beradik. Kalau awak ada satu gula-gula, kongsi dengan ramai orang, dapat sama banyak tak? Tak. Contoh, Elman dapat satu gula-gula, dia kena kerat 10 sebab dia ada 10 orang adik. Jadi, lagi banyak mentol, lagi kurang cerah. Sebab awak kena kongsi arus elektrik. Jadi kat sini, siapa yang paling cerah adalah siapa yang paling sikit mentol. Okay. Seterusnya, soalan tanya. Ramalkan kecerahan mentol jika kita tambah lagi mentol dekat Y. Jadi malam. Jadi lebih malap. Yelah, bertambah ahli keluarga, banyak lagi kongsi. Dulu, Amni seorang adik, kena kerat roti 2. Sekarang tiba-tiba Amni ada 10 orang adik. Dah kena kerat roti jadi 11. Jadi lagi malap. Apakah hubungan? Bila sebut tentang hubungan, hubungan ni adalah kesimpulan ataupun hipotesis. Jadi, cara jawab dia adalah apa? Semakin banyak bilangan mentol, semakin cerah ke semakin malap? Semakin Cerah. kurang kecerahan. Kecerahan apa? Kecerahan mentol. Formula dia semakin banyak, ini adalah pola. Pun boleh ubah manipulasi. Semakin kurang ni adalah pola. Kecerahan mentol adalah pun boleh ubah bergerak balas. Minggu depan cikgu akan terangkanlah formula dia. Soalan terakhir, soalan wajib. Lukisan. Lukisan ni benda wajib. Bila sebut tentang Lita, kena lukis simbol. Simbol ini. Ni simbol sel kering. Simbol Swiss macam mana? Macam ni. Simbol mentol macam mana? Macam ni, betul tak? Soalan minta Lita apa? Lita selari, Wak. Lita selari apa? Rumah flat.
Ikutlah awak nak buat rumah flat berapa tingkat. Cikgu malas, cikgu nak buat 2 tingkat je. Buatlah mentol. Lukis mentol. Lepas tu lukis Swiss kat sini. Sel crane berapa banyak? Ada 3. Dapat 2 markah. Markah pertama adalah simbol betul. Simbol betul 1 markah. Markah kedua, pelita betul. Kebanyakan awak ada yang tak markah penuh sebab awak salah lita. Ingat awak, selari tu rumah flat. Ingat, selari rumah flat. Budak flat duduk rumah apa tingkat-tingkat. Okey, jadi dah 9.48. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebenarnya cikgu tak sempat nak masuk unit tahun 6. Tak apa, minggu depan kita akan mula masuk tahun 6. Cikgu ada berapa nota untuk unit 1. Tip untuk awak jawab soal eksperimen. Sebab unit 1 tahun 6 adalah sama lagi, iaitu kemahiran saintifik. Unit 2 adalah manusia. Jadi, kita dah habis. Okay, untuk yang lain, Ilham dan semua nanti cikgu akan hantar markah awak kat WhatsApp nanti. Sebab tadi cikgu tak jumpa nombor telefon. Jadi, itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita ambil gambar.